Fir'aun. Namanya disebut di dalam kitab suci Al-Quran. Dia memiliki sebuah kerajaan yang sangat berkuasa suatu ketika dahulu. Dialah orang yang bertanggungjawab membina piramid dan menjadikan Mesir kuno satu kuasa yang berpengaruh. Namun sifatnya yang angkuh serta bongkak membuatkan dirinya merasakan dialah Tuhan yang Maha Agung. Dia meminta agar rakyatnya menyembah dan mengakui ketuhanannya. Keadaan ini mengingatkan kita dengan kemunculan Dajjal Al-Masih suatu hari nanti. Dajjal akan meminta seluruh manusia mengakui bahawa dialah Tuhan yang selayaknya untuk disembah. Tidak ada Tuhan selain dirinya. Dialah Tuhan yang menurunkan hujan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang yang telah mati. Meskipun jelas tanda-tanda kekafiran yang ada padanya, namun penampilannya mengagumkan mata manusia. Dialah Dajjal Al-Masih yang banyak menipu dan menyesatkan manusia yang beriman. Kerana Dajjal ini penampilannya sangat mengagumkan. Walaupun rupanya buruk, tetapi dia mampu untuk mengadakan sungai mengalir di sebelah kanannya dan neraka berada di kirinya. Dan segala bentuk kemewahan akan dilimpahkan kepada pengikut-pengikutnya. Dan Dajjal mampu untuk menyembelih, membunuh seseorang Muslim itu, kemudian menghidupkannya balik semula. Jadi sifat-sifat luar biasa seperti ini akan menyebabkan mereka yang lemah iman meyakini itulah Tuhan. Padahal Allah SWT digambarkan bagaimana dalam surah Al-Ikhlas yang kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak satu pun yang menyamai Allah, tetapi oleh kerana golongan yang jahil ini, lemah imannya, yang mengikuti syahwatnya, melihat apa yang di-offer oleh Dajjal ni tadi, kemewahan, kebendaan, kesenangan, bahkan boleh menghukum orang dengan sewenang-wenangnya, membunuh, menghidupkannya kembali. Maka ini antara apa yang dilakukan oleh Dajjal, memerangkap manusia yang jahil itu untuk mengatakan keadaan yang lapar. Kesengsaraan yang dialami ini akan menyebabkan manusia mencari tempat pergantungan, lalu Dajjal akan memainkan peranannya, melakukan tipu daya yang indah pada pandangan manusia, namun sebenarnya huduh di sebaliknya. Apa pandangan kalian sekiranya aku boleh menumbuhkan pokok ini semula? Apa pandangan kalian sekiranya aku boleh menghidupkan semula unta kamu, binatang ternakan kamu? Apa pandangan kalian sekiranya aku mampu untuk nak menghidupkan keluargamu, anak-anakmu yang telah terkorban? Adakah kalian semua akan menganggap dan mempercayai aku adalah Tuhan? Dia menawarkan makanan-makanan kepada umat manusia dan meminta untuk mengaku menyembah dia sebagai Tuhan. Dan antara kelebihan Dajjal ni adalah dia boleh menurunkan hidangan daripada langit. Kan seperti mana Nabi Isa AS juga boleh menurunkan hidangan daripada langit. Tapi berlaku fitnah itu, iaitu fitnah keimanan. Dia menawarkan makanan-makanan dan minta manusia itu sembah dia dan mengakui dia adalah Tuhan. Sebab orang keadaan kelaparan dan sebagainya, tengok hidangan dikeluarkan dan semua orang dijamu dengan makanan. Manusia yang dalam keadaan yang sangat terdesak, dalam keadaan yang kebuluran, kelaparan, dan teruk itu akan segera mengatakan Dajjal itu adalah Tuhan mereka dan mempercayai Dajjal itu sebagai Tuhan mereka. Selain daripada matahari, air merupakan sumber asli yang sangat penting. Ia merupakan salah satu daripada punca bermulanya rantaian makanan. Air menumbuhkan tanaman yang akan dimakan oleh binatang dan manusia. Tanpa air, manusia dan binatang akan merasa dahaga. Tanpa air, tumbuhan serta tanaman tidak akan mengeluarkan hasilnya. Apabila sumber ini terjejas, maka akan rosaklah satu rantaian makanan. Dunia mula menjadi tidak seimbang.
Lantaran itu, manusia akan mula menawarkan apa yang dimilikinya hanya untuk mendapatkan apa yang dihajati. Itulah apa yang akan terjadi di saat Dajjal menawarkan makanan dan juga minuman. Sebelum keluarnya Dajjal dan fasa masuknya keluarnya Dajjal, antara yang datang ujian kepada manusia adalah berlaku kemarau yang panjang. Ketika itu, langit tidak menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan juga mati, binatang-binatang juga mati bergelimpangan ke buluran, dan ramai juga daripada manusia yang juga mati kerana kelaparan. Sumber air berkurangan. Dan juga maknanya manusia sangat susah sebab bekalan-bekalan makanan yang ada pada mereka semakin berkurangan. Sehingga kan anak-anak tak tahan melihat barang mentah pun belum dimasak pun nak dimakannya. Dan ketika itu emas, duit, wang ringgit dan juga harta-harta tidak berguna pun sebab orang semua masing-masing dalam keadaan kelaparan. Musim kemarau. Dajjal hanya akan keluar tatkala bumi ketandusan air. Menurut kajian yang dilakukan oleh Randall K. Packer, seorang profesor biologi di Universiti George Washington, manusia hanya akan mampu bertahan hidup tanpa air sekitar 4 hingga ke 7 hari. Namun, jumlah hari tersebut masih bergantung kepada faktor suhu, kelembapan udara dan juga kesihatan seseorang. Sekiranya suhu dunia tidak terkawal, kelembapan udara menjadi terlalu rendah, maka sudah pasti kesihatan seseorang akan mula terjejas. Kekurangan air boleh membawa kepada kemudaratan kepada manusia. Kegagalan organ seperti ginjal akan terjadi sekiranya badan tidak menerima jumlah air yang mencukupi. Lalu, tidak hairanlah sekiranya di antara penipuan yang dilakukan Dajjal itu adalah dengan membawa sungai-sungai yang mengalir di belakangnya. Nabi sebut Dajjal juga akan datang kepada kamu dengan membawa 2 sungai. Nahran Yajriyan, 2 sungai. Satu batang sungai kamu nampak dengan mata kasar kamu putih, air putih, dan satu lagi sungai kamu nampak narun ta'ajjaj, api yang membara-bara, api yang menyala-nyala. Nabi bagi kaedah cara untuk selamatkan daripada fitnah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu nampak 2 sungai itu dan kamu sempat pada zaman itu, maka pilihlah api yang marak itu, kerana api itu adalah Nabi sebut ma'un barid. Dan ketika kamu nak terjun ke dalam api yang marak tadi, thummal yaghmis, Nabi kata pejamkanlah mata kamu untuk kamu selamat di dalam api itu, kerana api itu sebenarnya adalah ma'un barid, air yang sejuk. Kematian merupakan satu kehilangan. Ia merupakan satu fasa penghijrahan seseorang dari satu dunia ke dunia yang lain. Bagi mereka yang ditinggalkan, pasti akan merasa sedih. Apalagi orang yang dicintai dan disayangi telah pergi buat selama-lamanya. Namun bayangkan sekiranya mereka yang telah pergi dapat dihidupkan kembali. Alangkah gembira rasa di hati kerana dapat menemui mereka yang dikasihi. Maka ketahuilah, di antara penipuan-penipuan yang dilakukan Dajjal itu adalah dengan menghidupkan mereka yang telah pergi. Nyata dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud dalam sunannya bahawa Dajjal ini akan memperdayakan manusia yang lemah iman, yang jahil. Contohnya Arabi. Arabi ni berarti orang yang tak ada pendidikan, orang Arab yang duduk di kawasan pedalaman, umpamanya orang yang tak ada pendidikan. Maka Dajjal berkata kepada Arabi ini, orang Arab dari pedalaman ini, orang Arab yang menentangnya ini, engkau nak tak kalau aku buktikan kepada engkau bahawa ibu ayah engkau pun ikut aku? Maka orang Arab itu berkata, sudah tentu, tunjukkan kepada aku sekarang. Maka si Dajjal ini pun menghidupkan ayah ibunya dari kuburnya. Maknanya telah meninggal dunia, dihidupkan. Maka menjelmalah di hadapan lelaki Arab ini, ibu dan ayah kepada Arabi ini, yang mana syaitan yang sebenarnya datang untuk fayatamathalani. Maka syaitan yang datang dalam rupa ayah ibu itu lalu berkata kepada anaknya, wahai anakku, wahai anak kami, ikut, ini Tuhan kamu sebenarnya. Maka daripada hadis menggambarkan begitu sekali tipu daya syaitan dengan bantuan iblis
laknatullah, syaitan, maka Dajjal mendapat bantuan untuk mengukuhkan lagi kerajaannya, mengukuhkan lagi pengaruhnya, mengukuhkan lagi ketuhanannya, sehingga diikuti oleh orang-orang yang lemah iman dan jahil itu. Manusia merupakan makhluk yang lemah. Mereka mudah jatuh sakit sekiranya antibodi tubuhnya tidak cukup kuat menentang virus-virus yang membawa penyakit. Justru, manusia diberikan imunisasi dan ubat-ubatan bagi mencegah sebarang penyakit yang tidak diingini. Namun yang demikian, terdapat juga penyakit-penyakit yang tidak dapat dirawat, seperti penyakit buta. Lantaran itu, inilah yang menjadi faktor mengapa manusia mudah tertipu dengan mengikuti Dajjal. Seperti mukjizat yang ada pada Nabi Isa AS, Dajjal juga berupaya menyembuhkan segala penyakit yang ada, sekalipun tidak ada penawar baginya. Dajjal ini dilihat memiliki kuasa mistik yang tidak mampu dimiliki oleh ramai orang. Dan antara kelebihan Dajjal yang Nabi SAW sabdakan, selain daripada menghidupkan yang telah mati, menyuburkan tanam-tanaman, Dajjal juga memiliki kuasa untuk nak menyembuhkan orang yang sakit, dan juga apabila orang itu buta, dia sapu matanya, maka dia akan pulih. Cuma bagaimana Dajjal itu melakukan sedemikian? Adakah melalui teknologi ataupun sains, ataupun ianya adalah satu kuasa magic yang langsung daripada Dajjal? Wallahu ta'ala alam. Manusia memerlukan makanan untuk keperluan hidupnya. Berdasarkan artikel di dalam laman web Medical News Today, mereka yang secara sukarela untuk tidak makan akan meninggal dunia selepas 45 hingga 61 hari. Ini bermakna seseorang manusia itu tidak akan mampu untuk terus bertahan hidup selama 3 bulan tanpa makanan. Secara umum, tubuh manusia memerlukan nutrisi untuk terus hidup. Ia memerlukan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan juga mineral untuk memperbaharui sel dan tenaga untuk bekerja. Justru, tanpa makanan, tubuh manusia akan mula menggunakan tisunya yang tersendiri untuk meneruskan kehidupan. Mungkin inilah keadaan yang akan berlaku sewaktu munculnya Dajjal di akhir zaman nanti. Manusia akan menghadapi kelaparan yang bersangatan kerana musim kemarau yang melampau. Maka akan hadirlah pada ketika itu Dajjal yang membawa segunung roti, daging serta sungai-sungai yang mengalir. Apabila ada Nabi sebutkan dalam satu hadis, ma'ahu jibalun min khubzin, Dajjal membawa segunung roti, ayat itu simbolik kepada kemewahan makanan yang dibawa oleh Dajjal. Pada zaman fitnah yang dia keluar ketika itu, tidak ada minuman dan tidak ada makanan. Jadi Nabi nak gambarkan simbolik kepada kemewahan makanan yang dibawa dan minuman yang dibawa oleh Dajjal dan tentera-tentera dia. Maka Nabi gambarkan banyaknya, mewahnya makanan itu, seolah-olahnya Dajjal membawa segunung roti. Ayat itu kiasan kepada keadaan betapa sesiapa yang mengikuti Dajjal, Dajjal akan membawa makanan dan minuman yang mewah dan akan hanya berikan makanan ataupun minuman itu kepada orang yang mengaku ketuhanan beliau sahaja. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itulah makanan yang menjadi hidangan buat mereka yang beriman di era kemunculan Dajjal. Ketika manusia tidak memiliki makanan dan minuman, hanya tasbih, tahmid dan takbir yang menguatkan keimanan mereka. Ini kerana perang Dajjal dikatakan perang menentang syahwat dan juga syubhat. Itulah perang yang dilancarkan oleh iblis kepada manusia sejak ia menjadi makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala. Syahwat tidak mungkin akan dapat ditepis kecuali dengan sifat sabar, sedangkan syubhat itu tidak akan dapat ditolak kecuali dengan rasa yakin. Maka sesiapa sahaja yang memiliki kesabaran dan keyakinan yang kuat,
dia pasti akan terselamat daripada fitnah Dajjal yang penuh dengan tipu daya. Jadi kalau kita lihat daripada hadis-hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawa ketika itu orang beriman, antara makanan dia adalah ucapan tasbih, tahmid dan juga takbir. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, perkataan tasbih ataupun subhanallah adalah perkataan mengenai keimanan. Kan kita tengok contoh macam ayat yang diturunkan ketika Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra, maknanya maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Maknanya perkataan subhanallah ni perkataan keimanan. Maksudnya orang beriman, makanan dia ketika itu apabila dia mengingati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan kekurangan makanan dia, tapi pergantungan kepada Allah menyebabkan dia rasa kenyang dan tidak perlukan makanan yang banyak. Alhamdulillah. Kenapa perkataan Alhamdulillah disebut sebagai makanan orang beriman? Sebab Alhamdulillah adalah perkataan menyatakan kesyukuran. Orang bersyukur dengan makan yang sedikit. Kita boleh lihat bagaimana kita diajar ketika berpuasa, di hujung kita berbuka, ucapannya tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, kan, mengucapkan terima kasih Allah memberikan makanan walaupun sehari kita tidak makan. Jadi maknanya makanan sedikit, dan dalam hadis yang lain makanan satu orang boleh dimakan oleh dua orang cukup untuk tiga orang cukup untuk 4 orang. Kerana ketika itu orang beriman berada dalam keadaan yang sedikit pun cukup bagi mereka itu. Dan perkataan Allahu Akbar, iaitu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, apabila fokus hidup seseorang itu adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rasa cukup dengan makanan yang sedikit. Dan selain daripada sudut zahir makanan yang sedikit cukup untuk orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa memberi rasa kenyang kepada orang-orang yang beriman. Ketika itu seperti mana yang pernah berlaku di zaman Nabi SAW ketika umat Islam telah dipulaukan, tidak ada makanan ketika itu, walaupun nampaknya susah, tapi mereka tidak pernah mengeluh kerana diberi kekenyangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemunculan Dajjal dianggap bencana kepada seluruh kehidupan. Hadirnya tidak disenangi, wujudnya juga dibenci. Itulah hakikat yang cuba ditutupinya. Dia memberikan tipu daya indah agar seluruh manusia bergantung harap kepadanya. Memikirkan tidak ada yang dapat membantu melainkan dirinya. Dia memberikan ancaman buat mereka yang menentang, dan dia memberikan perlindungan buat mereka yang mengikutnya. Namun ketahuilah, tidak ada tempat sebaik-baik perlindungan melainkan perlindungan Allah. Dialah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mampu menandinginya. Dajjal merupakan ancaman yang paling besar yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia ini, sehingga tiada satu pun para Nabi melainkan telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahaya ataupun ancaman Dajjal. Kerana itu kita melihat kuasa-kuasa yang Allah pinjamkan kepada Dajjal ini sungguh luar biasa. Daripada menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini satu kuasa yang luar biasa bagi manusia. Kerana itu ramai manusia yang tertipu dan ramai manusia yang terpedaya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa amalan untuk kita ini semua terpelihara daripada fitnah Dajjal. Antaranya iaitu doa di akhir salat. Kita doa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum kita bagi salam, kita sempat doa, ya Allah lindungilah aku daripada terperangkap ataupun tergelincir di dalam kejahatan fitnah al-Masihid Dajjal. Kemudian dalam hadis yang sahih juga, Nabi SAW mengajak kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Bacalah selalu surah Al-Kahfi, kerana surah Al-Kahfi ni kata Nabi SAW beritahu, usima min fitnatil dajjal. Orang yang selalu baca surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Terutamanya dalam sebuah riwayat kata 10 ayat terawal daripada surah Al-Kahfi, Nabi kata siapa yang menghafalnya, selalu membacanya, memahami, mengamalkannya, maka insya-Allah dia akan terpelihara daripada Dajjal. Kenapa surah Al-Kahfi ini signifikan dengan fitnah Dajjal? Wallahu ta'ala alam, tetapi antara hikmahnya adalah kerana surah Al-Kahfi ini
menceritakan kehebatan pemuda Al-Kahfi, bagaimana Allah menidurkan mereka ni lebih daripada 300 tahun lamanya. Itu antara perkara-perkara yang di luar daripada logika ataupun kotak pemikiran manusia, dan mereka ini menjaga agamanya, melarikan diri daripada kezaliman pemerintah pada zamannya. Begitulah Allah cuba menggambarkan keadaan kita nanti ketika mana datangnya Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Tidaklah Dajjal itu dikatakan sebagai seorang tukang dusta, melainkan apa yang ditawarkannya hanyalah satu halusinasi. Penipuannya ibarat sebuah fata morgana. Di tengah gurun yang membahang dengan teriknya matahari, dihidangkan kolam air yang sejuk, namun menghilang setelah didekati. Maka kembalilah kita ke jalan takwa, kerana Dia telah menjanjikan syurga buat mereka yang bersabar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi diri kita dan keluarga daripada tipu daya itu. Amin ya rabbal alamin.